Buletin Didik 3 November bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam hormat. Kehadiran ke sekolah tanpa penggiliran bagi kumpulan pelajar lain akan dilaksanakan dengan tertakluk kepada kajian dan analisis Kementerian Kesihatan KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Kementerian Pendidikan KPM menetapkan sekolah yang telah mencapai kadar 90% vaksinasi lengkap atau lebih bagi pelajar kelas peperiksaan awam dan antarabangsa dibenarkan beroperasi tanpa penggiliran bermula 8 November ini. Dalam konteks ini kita tidak buat keputusan secara sembrono ya nak bawa masuk mana-mana kumpulan, sehinggalah kita duduk berbincang dengan Kementerian Kesihatan mengambil kira keadaan semasa. Sekiranya keadaan mengizinkan, maka akan ada lagi kumpulan lain yang mungkin akan dimasukkan tanpa penggiliran. Tambahnya, KPM sememangnya tidak mahu sistem penggiliran dilakukan. Namun keadaan ketika ini tidak membenarkannya diadakan sehingga tiba masa yang sesuai pembukaan menyeluruh sekolah boleh dilaksanakan. Mengulas perkembangan pembukaan semula sekolah pula, beliau berkata secara keseluruhan ia berjalan lancar dan kehadiran pelajar ke sekolah menunjukkan peningkatan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerima sumbangan RM500,000 daripada Farm Fresh Milk Sdn Bhd untuk disalurkan kepada Yayasan Didik Negara. Sumbangan itu disampaikan Ketua Pegawai Operasi Farm Fresh Milk, Azmi Zainal, di Bangunan Parlimen siang tadi. Yayasan Didik Negara yang ditubuhkan pada Julai lepas dipengerusikan Ketua Setiausaha KPM, Datuk Yusran Shah Muhammad Yusof, bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualiti pendidikan negara menerusi penglibatan kerajaan dan semua pihak, khususnya sektor swasta. Mungkin hari ini selepas pandemik, kita bercerita pasal ekonomi, pasal apa. Tapi jarang kita bercerita pasal anak-anak yang kehilangan ibu bapa ni. Jadi Farm Fresh dipanggil supaya kita jadi pencetus kepada syarikat-syarikat lain supaya sama-sama menyumbang. Kerana mereka ni adalah masa hadapan kita. Tambahnya, pihak Farm Fresh akan bekerjasama dengan Yayasan Didik Negara untuk mengatur beberapa program bagi membantu anak-anak terbabit supaya nasib mereka terbela. Dalam pada itu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razijudin berkata, buat masa ini kementerian itu sedang mengadakan sesi libat urus bersama pelbagai pihak termasuk sektor korporat bagi pengumpulan dana. Sekarang ini kita masih di peringkat awal ya. Yayasan ini baru ditubuhkan pada bulan Julai tahun ini, didaftarkan pada bulan Julai tahun ini dan kita masih di peringkat awal pengumpulan dana-dana daripada pelbagai pihak. Hari ini daripada pihak Farm Fresh dan insya-Allah dalam masa akan datang akan lebih banyak penerimaan dana-dana daripada pelbagai pihak. Katanya penyusunan mengenai program-program Yayasan Didik Negara termasuk perancangan jangka pendek, sederhana dan panjang sedang dibuat. Ia akan memfokuskan kepada agenda pendidikan untuk memberi manfaat kepada lebih 5 juta murid serta lebih 10,000 sekolah di seluruh negara. Jadi dia by program, dia by pelbagai. Melalui pelbagai cabaran hidup, bukanlah penghalang untuk seseorang individu mencapai kejayaan. Muhammad Zulfadli Rizwan Sabri, antara pelajar yang membuktikan mampu meraih keputusan cemerlang 6A dalam sijil pelajaran Malaysia SPM 2020. Biarpun melalui kepayahan untuk mengikuti kelas PDPR kerana ketiadaan peranti, namun berkat usaha gigih dan inisiatif sendiri, dia berjaya mengatasinya. Meskipun hidup serba kekurangan, bergantung hanya kepada hasil jualan kuih dan sayuran neneknya serta bantuan daripada Baitul Mal, Muhammad Zulfadli enggan menjadikannya satu alasan untuk mengabaikan pelajaran. Bertanya mengenai rutin harian sebelum peperiksaan, Zulfadli berkata dia tidak pernah merasakan ketiadaan peranti adalah masalah utama. Saya tidak mengikuti apa-apa PDPR. Sebab masa itu saya tak ada sebarang peranti untuk ujian PDPR. Jadi dalam tempoh masa tu tak silap buka sekolah dalam bulan 6. Okey, jadi dalam tempoh lebih kurang dalam 2 bulan lebih ke 3 bulan lebih macam tu, saya dengan inisiatif sendiri biasa saya baca buku teks tu, buku teks KBSM tu. Siapa yang best KBSM tahu lah kan, kita punya buku teks lagi tebal pada KSSM. Jadi buku tu, kalau buku sejarah tu boleh kata dah 3 kali khatam. Dia kali khatam buku KSSM tu sebab
dah tak tahu dah buat apa kan, lagi pula kena pula buku tu pula last batch. Batch yang berikutnya tak guna dah buku tu. Jadi saya conteng buku tu buat macam hak saya sendiri. Macam tu habislah dengan dengan highlightnya, dengan pennya, dengan pensilnya saya conteng tu buat nota sendiri. Sebaik kembali ke sekolah, dia memanfaatkan masa yang ada dengan bertanya kepada guru segala permasalahan yang dihadapi sepanjang sesi ulang kaji sendiri. Jelasnya, waktu itu, mata pelajaran yang memerlukan perhatian lebih adalah matematik. Muhammad Zulfadli turut mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada guru mata pelajarannya itu yang telah banyak memberi tunjuk ajar kepadanya sepanjang PDPR walaupun tanpa peranti. Teladan baik yang ditunjukkan gurunya itu mendorong Zulfadli menyimpan hasrat menyambung pelajaran dalam bidang pendidikan dan bergelar seorang guru pada masa hadapan. Beberapa universiti tempatan berjaya memperbaiki kedudukan dalam QS Asia University Rankings 2022. Antara institusi pengajian tinggi yang memperbaiki kedudukan itu adalah Universiti Malaya (UM), Universiti Teknologi Mara (UiTM) dan Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM). UM kini menduduki kedudukan ke-8, naik satu anak tangga berbanding tahun lalu. Universiti itu memperbaiki kedudukan selepas buat kali pertama menjadi antara 10 universiti terbaik Asia. Sementara UiTM pula berjaya menempatkan diri di kedudukan 105 dalam kalangan universiti di Asia, sekaligus memperbaiki kedudukan naik 3 anak tangga berbanding tahun lalu. Manakala UTEM juga berada di kedudukan yang baik, iaitu antara 401 hingga 450 dalam penarafan QS Asia University Rankings 2022. Kedudukan itu meningkatkan usaha UTEM yang mahu menjadi universiti teknikal unggul bukan sahaja di negara, malah di peringkat antarabangsa. Bagi meningkatkan keyakinan remaja dalam menghasilkan lebih banyak karya untuk tatapan orang ramai, satu mini pameran dianjurkan Genius Remaja. Bertempat di Central ICT Shopping Centre, sebanyak 80 foto dipamerkan sepanjang 17 hari pameran itu berlangsung. Pameran ini berlangsung dari 29 Oktober lalu sehingga 14 November. Pengalaman saya apabila terlibat dalam mini pameran foto ni agak mencabarlah sebab kita kena berkomunikasi dengan para pengunjung di sini. Pada mulanya agak takut dan agak kurang yakin untuk bercakap. Namun pada lama-kelamaan perasaan itu hilang dan saya semakin berani untuk mendekati pengunjung di sini. Foto-foto yang dipamerkan sepanjang pameran ini berlangsung adalah hasil sentuhan, kreativiti dan inspirasi remaja-remaja dari kelas kemahiran fotografi program Genius Remaja semenjak tahun 2010. Mereka menghasilkan momen-momen indah melalui jiwa dan kesemuanya memiliki makna yang tersendiri. Pameran ini merupakan satu penghargaan kepada saya kerana hasil gambar saya ambil dipamerkan kepada umum. Bukan senang sebenarnya untuk hasilkan gambar cantik seperti ini. Ia memerlukan kreativiti dan juga detik yang tepat. Saya mengambil masa 4 tahun belajar di Genius Remaja untuk menghasilkan gambar yang cantik seperti ini. Saya mengikuti pameran foto dan karnival jualan ini. Saya dapat pengalaman yang baru iaitu berkomunikasi dengan para pengunjung yang datang ke sini dan dapat memberikan info-info terkini dari Genius Remaja. Objektif pameran ini adalah untuk memperkenalkan program Genius Remaja kepada khalayak umum, di samping menarik lebih ramai remaja dari kelompok B40 untuk menyertai program berkenaan. Selain itu, ia bertujuan mendedahkan kepada peserta tentang ilmu keusahawanan serta meningkatkan motivasi dan keyakinan diri peserta, terutamanya apabila berinteraksi dengan khalayak ramai. The first impression is that bila I tengok, I tak jangka apa yang ambil gambar ni budak-budak yang below 22 tahun. So I nampak dia dah macam dah orang yang ada formal apa kata latihan dalam fotografi.
So bila you all cakap it's between 13 hingga 22 tahun, and I rasa memang they have talent lah. Selain pameran foto, terdapat juga jualan dari produk kelas kecantikan serta pelbagai jenis biskut dari kelas pastry. Kesemua produk jualan ini merupakan hasil tangan remaja-remaja program Genius Remaja. Diharapkan pameran ini akan dapat memberi manfaat bukan sahaja kepada peserta program tetapi juga kepada masyarakat umum yang turut hadir melihat pameran ini. Dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, subjek TVET bukan lagi pilihan kedua. Justru penyediaan latihan kemahiran yang berkualiti serta output yang menepati kehendak industri merupakan petunjuk keberhasilan penyedia latihan itu. Ke arah berkenaan, bahagian pendidikan dan latihan teknikal vokasional BPLTV mengadakan kursus program penyejukan dan penyamanan udara secara dalam talian. Kursus tersebut diadakan dengan kerjasama Axon, syarikat pengeluar penyaman udara di Malaysia. BPLTV melalui Sektor Pembangunan Kejurulatihan dan Hubungan Industri mengadakan kursus ini bagi mempersiapkan guru PVMA di Sekolah Menengah Kebangsaan seiring dengan kualiti pengajaran yang diharapkan serta mengikuti perkembangan teknologi terkini. Kerjasama dengan pihak industri merupakan antara inisiatif pihak BPLTV dalam mencapai objektif yang dirangka. Ia juga tanggungjawab sosial korporat atau CSR Axon Sales Malaysia dengan mengadakan siri latihan peningkatan kemahiran kepada guru PVMA penyejuk bekuan dan penyaman udara. Kerjasama Kementerian Pendidikan KPM dengan pihak industri bertujuan menjadikan negara seiring dengan negara maju yang lain serta melahirkan banyak tenaga pakar baharu. Penganjuran Expo Teknologi dan Inovatif MTEX 2021, Lembaga Teknologis Malaysia bakal menjadi platform bagi negara meningkatkan peratusan pekerja kemahiran tinggi kepada 45% menjelang 2030. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, program itu juga menyasarkan untuk melahirkan lebih banyak syarikat tempatan bertaraf dunia. Target kita ialah kepada mereka yang benar-benar menyertai dan juga berupaya dalam penyelesaian MBOT lah, iaitu Malaysian Board of Technologies. Kerana dalam MBOT ni dia ada taraf TS atau TC lah, yang mana ini pengiktirafan untuk mereka meningkatkan keupayaan hingga ke peringkat sarjana dan juga PhD. Jadi peluang untuk kita meningkatkan jumlah tenaga kerja berkemahiran tinggi itu sentiasa terbuka. Dan target kita untuk mencapai ke 45% pada tahun 2030 pekerja berkemahiran tinggi dalam bidang sains teknologi ini sangat diperlukan kerana kita ke arah negara yang high-tech nation yang diperlukan oleh negara. Tambah Datuk Seri Dr. Adham, program berkonsep pertandingan itu mampu menyuntik semangat pelajar tahun akhir Institusi Pengajian Tinggi IPT dalam menghasilkan produk berasaskan teknologi dan inovasi. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran MTEX 21 di Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Batu Pahat, Johor. Bersua kembali. Sempena Dekad Membaca Kebangsaan peringkat negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan, Dewan Bahasa Pustaka DBP menganjurkan pertandingan video nyanyian lagu rakyat kanak-kanak secara dalam talian. Menurut perancang bahasa DBP, Nur Zanani kata, ia bertujuan menghidupkan kembali khazanah seni tradisional terutama dalam kalangan pelajar supaya ia tidak ditelan di zaman. Objektif pertandingan ini adalah untuk menyuntik semangat cintakan seni tradisional iaitu lagu rakyat kanak-kanak dalam kalangan pelajar. Tambahnya, pertandingan yang berlangsung dari 19 Julai hingga 24 September itu terbuka kepada pelajar sekolah kebangsaan di Sabah. Peserta perlu menyanyi dan merakamkan video persembahan berdasarkan kreativiti masing-masing. Johan milik murid sekolah kebangsaan Sandakan, Muhammad Ilman Omar Sarif yang membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM300 dan sijil penyertaan. Manakala tempat kedua menerima RM200 menjadi milik Muhammad Azrin dari SK Bukit Garam 2 Kinabatangan.
Dan tempat ketiga membawa pulang RM100 dimenangi Benedict Vinci Jukimin dari SK Paris 1 Kinabatangan. Pihak penganjur turut berharap murid-murid dapat terus menyemarakkan lagi seni tradisional dengan menyertai pertandingan sebegini khususnya di Sabah. Sinar cahaya menuju era endemik mengiringi sambutan di Pavali esok apabila masyarakat Hindu dapat meraihkan sambutan itu setelah lebih setahun tidak merasai kemeriahannya ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Anak rantau di kota pula dijangka pulang ke kampung halaman selaras kebenaran rentas negeri. Di Bandar Baru Kedah, persediaan mula dibuat bersama jiran dan sanak saudara. Seperti kelazimannya, tumpuan terarah kepada penyediaan manisan yang menjadi menu wajib yang dihidangkan kepada tetamu. Amalan seperti ini sudah semakin pudar, namun ketika pasca pandemik, ia dilihat menjadi pengerat hubungan sesebuah komuniti. Kami berasa sangat gembira. Tahun ini kami berkumpul bersama dan membuat kuih kuih tradisional kaum India bersama kawan-kawan jiran-jiran sebelah. Apa perasaan bila dapat buat? Rasa sangat gembira pada tahun ini. Semua dah sedia dah. Apa yang dibeli? Buka beli kita sikit. Untuk suami kami beli baju westi dengan jubah. Untuk saya beli sari. Untuk anak-anak sama juga westi dengan jubah. Anak-anak kecil diingatkan tentang budaya mandi minyak yang lazimnya akan dipimpin oleh ketua sesebuah keluarga. Warna-warni pada ranggoli melambangkan sikap kekal positif dan meraihkan kehidupan dengan perkara yang menggembirakan. Bagi ibu bapa, tiada apa yang lebih membahagiakan daripada melihat wajah anak-anak yang kembali ke kampung halaman setelah sekian lama tidak bersua. Memang meriahlah kali ini kalau banding dengan tahun lepas. Tahun lepas tu memang semua tak boleh balik. Cuma kita dengan keluarga saya di rumah. Jadi kali ini akan meriah sikit lah berbanding dengan tahun lepas. Jadi harap-harap tu kita pun kena patuhi dengan SOP lah. Pasal kita ni dalam keadaan suasana endemik. Jadi harap suasana yang lebih meriah lah. Deepavali diraihkan dengan pematuhan SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Okey, walaupun tahun ini ada sambutan yang bebas, tetapi kita patut dan perlu ingat, kita perlu patuhi SOP. Okey, sekiranya kita adakan rumah terbuka, kita perlu ingatkan distance, social distance. Kita perlu sediakan sanitizer. Lepas tu apa yang MKN sediakan, suruh kita patuhi, kita perlu patuhilah, kerana kita tak boleh terlalu bebas sangat dan kita perlu beringat pandemik ini masih belum lagi selesai. Sukan. Bola sepak Piala Malaysia menepati ramalan juara bertahan Johor Darul Takzim JDT muncul wakil pertama kumpulan D yang mara ke suku akhir selepas menundukkan Sabah FC. Selepas beraksi 4 perlawanan, skuad bimbingan Benjamin Mora mengekalkan rekod tanpa kalah dengan kutipan 12 mata maksimum. Persaingan kumpulan D kini tertumpu kepada 3 pasukan iaitu PJ City, Kelantan FC dan Sabah FC untuk merebut 1 tiket mengiringi JDT ke suku akhir. Peluang ketiga-tiga masih terbuka dengan baki 2 perlawanan. JDT yang beraksi di gelanggang sendiri semalam mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menundukkan Sabah FC. Seawal minit ke-6, JDT sudah mula di depan hasil jaringan penyerang import dari Argentina, Leandro Velasquez. Sabah FC cuba bersaing menerusi asakan yang digerakkan pemain berpengalaman Amri Yahya. Namun minit ke-32, JDT melebarkan jurang gol apabila dihadiahkan sepakan penalti yang disempurnakan penggempur dari Brazil, Baxon da Silva. Pada masa kecederaan gawang, Sabah FC bocor lagi juga menerusi Baxon untuk JDT selesa dengan kemenangan 3-0. Pada satu lagi perlawanan kumpulan D, Kelantan FC gagal memanfaatkan kelebihan di arena sendiri menentang PJ City. Aksi sengit yang ditampilkan kedua-dua pasukan berkesudahan dengan keputusan seri tanpa jaringan.
Selepas melunaskan misi mara kepusingan akhir Piala Asia bawah 23 di Uzbekistan tahun hadapan, skuad bawah 22 tahun kebangsaan akan yang menjuarai saingan kelayakan kumpulan J di Ulaanbaatar Mongolia selamat kembali ke tanah air lewat malam semalam. Penerbangan yang membawa pulang skuad bawah 22 tahun kebangsaan selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur jam 12.30 malam. Ketiban mereka disambut Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato' S. Sivasundram dan Setiausaha Agong Muhammad Saifuddin Abu Bakar. Selepas melakukan ujian swab, mereka menjalani kuarantin selama 7 hari di hotel penginapan. Skuad bawah 22 tahun kebangsaan, kendalian jurulatih Brad Maloney, mencetus sensasi apabila menjuari kumpulan J pada saingan kelayakan di Ulaanbaatar Mongolia. Mereka menewaskan Laos 1-0, tuan rumah Mongolia juga 1-0 dan seri tanpa jaringan menentang Thailand. Pusingan akhir Piala Asia bawah 23 tahun di Uzbekistan dijadual pada 1 hingga 19 Jun 2022. Ini kejayaan kedua Malaysia layak ke pusingan akhir selepas 2018 di China menerusi skuad bimbingan Dato' Ong Kim Swee. Selain persiapan lebih rapi selepas ini, FAM sudah pasti melanjutkan kontrak Melanie yang akan berakhir hujung tahun ini. Kesaingan bola sepak Liga Juara-Juara Eropah, Bayern Munich dan Juventus muncul dua pasukan terawal layak ke pusingan 16 terbaik selepas meraih 3 lagi mata penting awal pagi tadi. Turut mencuri tumpuan adalah bisa ledakan 2 gol Cristiano Ronaldo untuk meraih 1 mata di arena lawan yang pasti melegakan pengurus Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Berikut keputusan 8 perlawanan Liga Juara-Juara Eropah yang berlangsung awal pagi tadi. Juventus pula menundukkan Zenit 4-2 dengan kemenangan keempat berturut-turut Juventus untuk mengungguli kumpulan H sekaligus layak ke kelompok 16 terakhir. Jaringan hat-trick penyerang sensasi Poland Robert Lewandowski pada perlawanan menentang Benfica membolehkan meledak 78 gol sepanjang 100 penampilan dalam saingan Liga Juara-Juara. 2 lagi gol Bayern dijaringkan oleh Serge Gnabry dan Leroy Sane. Di Turin, Itali, 2 jaringan bintang Argentina, Paulo Dybala dan masing-masing 1 gol daripada Federico Chiesa serta Alvaro Morata membantu Juventus mengalahkan Zenit sekaligus meraih 12 mata maksimum selepas 4 perlawanan. Manakala 2 jaringan minit akhir, setiap babak Cristiano Ronaldo yang mengikat Atlanta 2-2 dalam aksi kumpulan F di arena lawan bukan sahaja menyelamatkan Manchester United, malah membuat pengurus pasukan Ole Gunnar Solskjaer menarik nafas lega ketika masa depannya di Old Trafford terus menjadi persoalan. Ronaldo turut melakar sejarah menjaringkan 5 gol dalam 4 penampilan berturut-turut bersama United. Visual MTB di Pergunungan Alps mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Syafri Izan Wahab bagi pihak kru produksi Buletin Didik ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada mereka yang beragama Hindu. Deepavali Nalva Tekel. Salam hormat dan Assalamualaikum.